Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung lagi kitab yang kita bicarakan ini berkait dengan pasal yang kedua, berkait dengan pasal yang kedua, iaitu masih lagi dalam pengertian bersuci, dalam bahasa Arab disebut taharah. Jadi dalam bab bersuci ini, seperti mana kita sedia maklum, dikata apakah yang dimaksudkan dengan bersuci. Bersuci ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan bersuci daripada najis. Lagu mana cara nak menyuci? Yang pertama, dengan kita menghilangkan najis. Kalau bahasa najis lah. Kalau melibatkan dengan hadas, lagu mana nak bersuci dia? Dengan ambil air semayang kalau ada kecil. Kalau melibatkan dengan hadas besar, maka kena mandi wajib. Itu perkara yang dikata cara dia. Ataupun selagi disebut di dalam kitab ini, iaitu tayammum. Tayammum. Itu pun kaedah-kaedah bersuci lah. Ingat masalah tadi. Bersuci daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian selagi yang bersuci daripada najis. Baik najis tu ada pada badan, pakaian dan tempat. Bagaimana cara dia? Menghilangkan kalau hadas kecil. Walaupun dikata najis itu terbahagi pada tiga, ada kala berat, ada kala ringan, ada kala pertengahan. Tu bicara dalam bab cara nak nyuci najis. Tu waktu kita akan datang pula. Kemudian dikatakan lagi, apakah alat-alat ataupun nak guna benda ni untuk bersuci. Tu. Kalau hadas besar, kita tahu dah. Alat dia tak ada benda lain. Mandi wajib lah. Tak. Ataupun tayammum. Kalulah hadas kecil, maka yang demikian kena ambil air semayang. Kena ambil air semayang. Kalau air semayang tu tidak sempurna, macam mana hadas kecil itu nak sempurna? Kalau dipanggil, apa panggil? Hadas kecil tak sempurna, ambil air semayang tu tak sempurna, lagu mana nak sempurnakan dia? Panggil nak nyuci. Sah ke tak? Sebab dia ada syarat sah. Dia tak boleh ikut dan kita ada syarat sah.
Maka disebut di dalam kitab Zaidut Talaq ni, dalam kitab perhiasan penutup pada penggal yang pertama ni, maka dibawa satu lagi, iaitu syarat sah mengambil air semayang. Supaya hadas kecil itu terangkat. Hadas kecil ni, bahasa kita kata tengok, ambil air semayang ni dikirakan sah. Lagu mana nak wisah dia? Syarat sah. Sebab tu kita daripada peringkat awal kita belajar, gana-gana pun syarat sah ambil air semayang wajib kena belajar. Tak belajar, tak sah ambil air semayang kita. Dia kena gitu. Jangan pakai ikut dang. Mestilah yang pertama syarat sah ambil air semayang ni, tak. Pergi kepada Islam yang pertama. Yang kedua berakal. Yang ketiga air yang suci lagi menyucikan. Tu basic-basic asas yang mesti kita tahu. Kita akan bincang juga selepas daripada ni. Cuma aku nak sebutkan dahulu untuk mengesahkan ataupun nak bagi jadi hadas kecil kita ni terakak. Kita tak boleh anggap mudah. Ambil air semayang habis. Sebab dalam bab ambil air semayang, dia ada rukunnya, dia ada syarat sahnya. Dan dia ada perkara yang membatalkan air semayang. Tu nak suci hadas kecil. Hadas besar pula, nak bagi terakaknya, kena mandi wajib. Kena mandi wajib. Nak bagi mandi wajib, nak bagi hadas besar tu terangkat, kena sempurna mandi wajib. Kalau gitu, banyaklah kena belajar bab mandi wajib, ya. Sebab itu di dalam kitab fiqh, tak lari dalam bab mandi wajib. Ada. Bab ambil air semayang, ada. Tak lari jauh. Buka kitab mana-mana pun. Buka kitab ni ada, hak ni pun ada ulama' karang, ulama' sebut. Ada tambah sikit, ada yang kurang sikit. Tak ada masalah. Cuma nak cerita di sini, dia sebut dalam kitab dia. Bab benda tu penting. Benda tu penting. Tu. Tak. Tengok pada pakaian comel bukan main. Comel. Tak. Air wangi segebak pakai bau. Tak. Tu sunnah. Pakai wangi tu, wangi-wangian tu sunnah. Pakaian comel itu menjadi sunnah juga. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Pakaian comel. Tapi kalau pakaian saja comel, wangian tubuh comel, syarat sah tak tahu. Rukunnya pun tak tahu. Lagu mana agak-agak. Dia kena bincang orang tu. Dia tak boleh main nampak luar saja. Kemudian dia kata, ada satu lagi yang bersifat dengan hadas, dipanggil hadas kecil, hadas besar sesadah. Selagi iaitu najis pula. Hak ni barang kena nyuci ni. Suci daripada najis. Najis ni pada bahasa disebut kotor-kotor. Ataupun kotoran yang menghilangkan. Kotor ni banyak. Pasir kita tengok kalau seluk kita kata kotor. Kotor di sini dia bertakrif dengan ada pengenalan dia. Kotor warna ni. Dia kata kotor yang menyebabkan ibadat kita jadi dosa. Tu kotor dia. Tak. Ada kalanya orang kerja beke main minyak gerih. Dia kata tak boleh mayang ni sebab apa? Kotor. Kotor kat mana jadi syarat tu? Kadang-kalanya selain pada minyak gerih, minyak selenda je kena padahal. Minyak selenda je padahal. Tapi dia punya dak semayang, dak dikata kotor. Baju merecik je, seluk-seluk sikit. Dah biasalah awak kerja tu kan rumah. Biasalah awak kerja, dak lari dah. Kadang-kadang set projek ni dia pakai overall dia tu.
Kadang-kadangnya ada tak najis itu? Tak ada najis. Hak adanya karak-karak. Habuk-habuk. Habuk bukan najis. Karak bukan najis. Najis yang dimaksudkan di sini, kalau semayang ibadat kita, kalau buat ibadat berumpama semayang tu, jadi tak sah semayang. Hak tu baru najis. Nak masukkan najis situ. Kalau main pakai buah kotor tu najis lalu dah. Ada katanya baju bahan dicak kotor. Baju bahan dicak. Deh. Tu najis. Contohnya, najis ni seperti tahi. Tahi tu najis lah. Ataupun kemih. Kemih ni air kecing. Sebab itu, tengah-tengah waktu kerja tak ada masalah. Hak kena cara sangat baju-baju ni, kain-kain seluar-luar kita pakai ni, masa ketika kecing, berok tu, kena cara sangat. Deh. Ni luar baru pakai hari ni, contoh. Masuk tandas ke tak? Tak. Dah tu, waktu kerja tak dikotor, tak anak memayang. Dia ingat semayang ni tertung ke plekak berkali. Ke plekak baca ke? Tak, bukan syarat kai plekak. Tu dah. Tak kira lah apa saja yang menutupkan aurat, tidak ada najis padanya, maka yang menyebabkan dia boleh semayang. Hukum kata wajib semayang. Dah. Ni kotor sikit tak semayang dah. Rolik dah luar wak kerja. Beza luar wak kerja ni dengan luar wak jalan ni beza. Tak. Kadang-kadang luar wak jalan putih bukan main. Debu tak ada berkali. Tapi kalau luar wak sahang, hitam beletung. Hitam beletung. Kalau rendang dalam air tu sama hitam dengan seluar. Maknanya saat ni, gitu lalu. Tu. Walaupun wajib semayang, tidak termasuk dengan najis tu. Hak luar kotor-kotor ni. Hak kotor-kotor, hak kena najis. Seperti tahi. Jagalah. Damutah. Sama juga barang najis. Termasuk lagi darah. Darah najis juga. Kalau sikit dimaafkan darah. Kena pada pakaian. Kemudian dia kata kalau ada najis pula. Lagu mana nak nyuci najis ni? Nak nyuci najis ni lagu mana? Iaitu dia kata dengan kita menghilangkan dulu najis itu. Najis ada, buang najis dulu. Sebab itulah ramai orang silap buat pasal berkadak ngaji. Ia dengar-dengar dah, tapi ambil cakdu ni biar gitu. Baik mesej basuh baik. Basuh tai ayam baik. Tai kucing baik. Tai anak baik. Kita bincang sesuai insya-Allah. Berkait dengan kita contoh dulu najis tai ayam ni. Rumah-rumah rolik lah ayam naik atas rumah. Hak jenis merah kucing, tai kucing, air kecing kucing. Tu. Maka dia kata hak ni hak rasa berok. Tahi binatang ni. Tahi binatang hukumnya najis. Tak, kecuali dua benda saja yang dimaafkan binatang ni. Manusia dan ikan atau belalang. Dua tu, manusia, ikan dan belalang. Tu dimaafkan najis tu. Lain tu tak maaf belaka. Hukum asal gitu. Masalah sikit-sikit tu lain kira. Nak cerita hukum asal najis. Bangkai binatang semuanya najis. Dah sembelih dak panggil bakar kalau sembelih. Maka bila kena najis ni, contoh najis tai ayam atas rumah, lagu mana cara nak basuh? Buang dulu najis tu. Ambil sabuk. Dulu zaman orang ngoyoknya, kemudian mesennya sendiri. Lah ni pakai moden belaka dah. Bila pakai moden kok, ngoyoknya dak reti. Ngoyoknya dak reti. Mesennya bahan tangan dak reti. Dah lagu mana ni? Nak buat mesennya. Dah lah kali pergi beli satang kedai. Hak tu cara paling mudah. Buat keluar 10 ya beres.
Boleh sekilo. Najis dulu orang ambil sabuk. Sabuknya tu ambil, orang buang najis dulu. Kemudian dikesak kering, yang tak ada. Baru dia ambil air, ronyoh, buang. Hak tepak tu. Ambil kali kedua air, sapu kali kedua, kali ketiga, lalu saja air yang ketiga. Sucilah, bersih. Walaupun dia ada syarat sah lagi. Syarat sah dia apa dia? Saat ni kita menghilangkan najis. Syarat sah menghilangkan najis ni, dia mari 3. Warna ada tak lagi? Warna najis tu? Tak ada dah. Warna najis. Bau najis. Rasa najis. Rasa bukan jilat dengan lidah. Rasa dengan tangan ada ke tak? Kalau dengan kaki ada tak lagi kaki ni? Kesang najis. Kalau bau, tengok bau ada tak lagi? Sebab itu, kalaulah kita basuh tai ayam saat ni, kena cakna 3 benda ni. Jangan main pakai tengok tak ada, ya dah berkali. Bagaimana pula hukum pakai mok lata? Zaman canggih ni pakai mok lata. Pakai mok lata pakai. Yang jadi masalah hukum tu selesai ke tak dengan mok lata ni? Hukum kata bila najis yang bersifat mutawassitah. Bersifat mutawassitah. Tahik-tahik ni mutawassitah. Segala jenis tahik lah. Kecuali anjing dan babi. Anjing babi ni najis lain pula. Kita akan cerita ke dia tu. Ni nak cerita najis mutawassitah. Bukan najis yang bersifat dengan mukhaffafah. Walaupun gitu, hukum kata asal, tak kira lah apa jenis tahik sekalipun, kena buang dulu. Kalulah najis mughallazah, buang dulu. Kalau najis mukhaffafah pun buang dulu. Kalau najis mutawassitah pun buang dulu. Dia kena gitu. Pertama sekali. Bila dah buang dah najis dah. Tak. Kemudian lalu air. Lalu air. Bukannya kesak air, lalu air. Lalu air ni ulama kata, tak, basuh mudah gak dengan jalan basuh. Ataupun dia panggil air tu boleh pergi mari. Dia tak topok situ. Sebab tu dia ada hukum air yang tenang dengan air yang mengalir. Dia ada hukum situ pula. Kalau bahasa hukum air mengalir, dia lain. Kalau bahasa hukum yang air tak topok. Contoh kita siram air ni, depan najis tadi tu, siram dia lari air. Hukum kata tetap najis. Dia faham gitu mudah faham gitu. Ada najis. Perak pergi duduk pula. Berjeruk basah punggung. Allah basah punggung dia kata. Duduk atas air. Buang dah tadi tarik. Hukum kata tetap najis. Basah apa? Bagai tak mengalir. Dia panggil air yang takung tu. Bagaimana pula maksud hukum basuh saat itu menghilangkan najis, air tu kena mengalir, kena buang. Lagu mana cara buang? Sudah disapu, dia mok. Sudah sapu, dia mok lagi. Ni tak pakai mok saja. Aduh. Mok saja. Ambil peru. Tak sabung, peru. Barang tak lari. Hukum kata ada najis bawah tu. Jaga baik. Jangan awak mudah-mudah jangan awak mudah-mudah. Kalau ibadat kita hak berkait dengan suci tak selesai, tak payah duk angang nak kata semayang kita sempurna. Kalau ibadat perkara najis itu kita tak selesai, bagaimana kita nak buat benda-benda lain? Nak kata tuan terima, tak terima, baik tebang. Melainkan suci, bab tu ulama letak kebersihan duduk depan dalam bab fiqh. Ni menjadi syarat utama kalau kita nak faham baik-baik bab fiqh ni. Kemudian dikata dalam bab najis ni lagi, yang kedua, saat ni kita cerita berkait dengan taik. Hak yang disebut taik binatang. Taik manusia ke mana pula? Tu. Barang keluar semua, berok kecing ni. Minal bauli wal ghaib. Kecing berok. Bahasa kecing berok ni wajib kena bersih. Lagu mana nak wajib kena bersih, mesti nyuci daripada 3 benda ni, syarat sah dia. Sudah basuh berok anak baik. Jangan kita pakai buah basuh berok kita je nak suci. Anak-anak. Anak wajib kena nyuci juga. Yang nyucinya pak, yang nyucinya mak. Kalau mak tak tahu,
ayah tak tahu, maka hukum duduk dalam najis. Dan ni jenis moden ni pakai tisu basah. Lagu mana pula hukum tisu basah? Hukum tisu basah nak lap boleh lah. Tapi dari segi hukum nyuci tak najis tak nyuci. Lepas tu dia ada hukum najis mukhaffafah, najis mutawassithah, kena lalu air pergi basuh. Anak kecil pergi basuh, anak berak pergi basuh. Melainkan dia kata najis mukhaffafah, najis yang ringan. Hak tu saja. Anak-anak yang kanak-kanak lelaki yang dikata umurnya belum cukup 2 tahun, yang belum makan selain susu, hak tu saja hukum di maaf tu pun kecil bukan tahi. Dan ni dah malah nak bangun berkali, malah nak cara paper anak puang, anak lelaki ni, anak puang lagi berat. Kecing baik, berak baik, tak boleh main pakai tisu basah gitu. Wajib basuh. Lagu mana cara nak basuh? Dia ada cara banyak. Selain daripada kita pergi bilik mandi, ataupun kita ambil, ni pakai spray ni. Halak. Halak. Baru suci. Ni dok tisu basah. Aduh, sedap gamuk. Dia ingat orang buat hukum ni, melibatkan dengan tisu basah tu, tak, boleh selesai. Selesailah pada mata dia, dari segi hukum tak selesai. Ni bagi anak-anak yang baru lahir. Hukum kena tahu kepala pak lah. Oh, pak sedap dia kata, beli tisu basah lah. Kata ke opang dia. Maknanya isteri dia. Isteri kata, bang, beli tisu basah sebang. Nak lap rumah anak senang sikit. Aduh. Hamba tak mau cerita dari segi tisu basah. Nak cerita hukum selesai ke tak? Tak selesai. Hak ni yang menyebabkan punca daripada kita buat tak selesai ke anak-anak daripada kecil. Kita duk nanggung hukum dalam keadaan najis, maka tepat kita neraka. Tidak cara boleh anak dari anak. Tepat kita silap buat neraka tepat dia. Sebab itu, orang tua baik, orang muda baik, kanak-kanak baik, dia adalah najis mutawassithah. Bila najis mutawassithah, wajib faham hukum wajib tu, bukan sunat. Wajib lalu air. Lagu mana cara nak lalu air? Hak tulah pada masing-masing. Lalu air makna basuh. Tak, air tu kena turun. Kalau contohnya kita basuh, tak, kita perah. Contohlah ni punggung budak. Bila kita basuh sini, air turun bawah. Sifat lalu air. Tak apa lah, kena buat gitu. Kita ambil jenis main. Tak, tu. Kosong gitu, macam tisu basah ambil buat gitu. Tak boleh, hukum kata najis berpindah. Siapa nak tanggung hukum? Mak ayah lah kalau budak-budak. Tu. Sambut happy birthday, sambut sama. Bak najis dah tahu apa satu. Hak tu orang suruh belajar. Inilah berkait dengan anak-anak. Ya tu start, anak-anak dah kena hukum. Ya, memang anak-anak dah kena hukum. Hak kena hukum pak. Hak kena hukum mak. Pasal apa? Bak mak ayah dia kena hukum. Anak tak kena. Itu dinamakan mukallaf. Mukallaf. Jangan kata hamba nak marah pagi ni. Bukan. Hamba nak cerita dari segi hukum. Hukum dia kena kerah. Tidak main lolek-lolek. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada. Hukum dia kena kerah. Kemudian dia kata, tu berkait dengan najis kecing berak. Air kecil jangan main pakai tisu gitu. Walaupun hukum ada berkait dengan istinja. Istinja ni dia kata, istinja, suci dari, dia kata rukun istinja ada 2. Pertama niat. Yang kedua, air ataupun batu. Boleh. Bukan kata tak boleh. Tapi dari segi hukum asal dulu, dia tak pergi ke batu dulu. Tak pergi ke benda kasak dulu. Dia pergi kepada air dulu. Walaupun hukum ada. Jadi, hak itulah yang kena selesai daripada awal. Yang kena selesai daripada awal. Kemudian melibatkan lagi dengan, saat ni kecil berak. Hak basuh meseng pula ni. Lagu mana agak-agak. Basuh meseng. Meseng dia kita basuh ni. Iaitu, kita kata, zaman dulu,
Ada air lalu. Sebab tu orang tua-tua dulu. Kepala ni pun dikata dok soh. Dok soh. Dok soh ke apa dia? Dok soh. Apa panggil? Dok soh. Dok soh apa panggil? Dok soh. Dikata dok soh. Basuh pakai meseng. Orang apa tahap. Dia masuk dalam bilik mandi. Kengeh duduk main lagi. Lagu mana hukum tu? Lagu mana hukum? Islam tak larang kemodenan. Islam larang bila tak kena dengan cara dia buat. Cara meseng tu ke? Tak. Cara kita tak uti. Nak guna barang-barang moden ni. Umpama headset. Meseng. Ataupun alat-alat yang bersifat teknologi terbaru sekarang ni. Gitu gini. Maka kena guna dengan cara ilmiah. Ilmiah maksudnya, kena guna dengan cara kita belajar. Oh, patut boleh Jangan mentang-mentang orang dulu bila anak-anak beli meseng, hui, tak sah. Pasal orang dulu basuh tepi sungai. Dah lah ni nak basuh di mana? Ada orang kata pula, air pahit tu tak sah. Dah nak guna air dia agak-agak. Kalau air pahit tak sah. Padahal hukum ada berlaku. Kalau melibatkan dengan air pahit, dia pergi pada air apa? Air yang bersifat turun daripada atas. Turun pada atas dipanggil air hujan. Air hujan tak semestinya terabur gitu. Dalam bab bicara bab air. Kalau bersifat dengan ngalir bawah lu mari gini, maka dipanggil air mata air. Besar ke kecil ke, kalau kita pergi di hulu, dipanggil ada laluan air. Dipanggil air turun daripada bukit turun, dipanggil pacur ke kenapa ke, itu nisbah kepada air mata air. Tak nanti air mata air dalam tanah. Kalau bersifat ada ulu, ada ilir, dipanggil air apa dia? Air sungai. Air yang banyak disebut sebagai air laut. Air yang dibubuh di dalam kolah, yang lebih daripada 2 kolah, perumpamaan pada bilangan dia, ataupun kita takung dalam tong lah, tong. Orang buat kenapa tong ikan tu, dipanggil tong ikan. Bahasa kita kok, geleng lah, geleng. Geleng tong, orang buat minyak tar ke, geleng tong orang buat sakai ikan tu, kok biru tu ke, maka, tak, kalau cukup 2 kolah, tak bersamaan dengan 7 tan minyak tanah, kita tak air, kita suka dia, ataupun satu hasta sesuku dalamnya, satu hasta sesuku lebarnya, bersamaan 300 kati bardak, maka dikirakan air itu air telaga. Tidak panggil air kolah, dia panggil air telaga. Kalau kolah sejik yang bapak kolah, maka itulah perumpamaan air telaga. Jadi, bab air kita bincang pasal yang ketiga akan datang insya-Allah. Cuma nak cerita di sini berkait dengan masalah mesej basuh tu. Sebab itu sistem mesej basuh ni bukan nak suruh kobek ni. Tapi cara dia kita letak dulu pakaian tu. Jangan letak air dulu. Ingat baik-baik semua. Kalau mesej basuh automatik tak payah pusing. Betul-betul dah. Kalau masa basuh jenis manual ni, kadang-kadang letak air dulu. Bila letak air dulu, tiba-tiba najis masuk. Faham ke tak lagi? Letak air, kemudian najis masuk. Maka hukum kata air tetap mutanajis. Hukum kata mutanajis. Najis macam. Barang masa basuh. Kalau jenis automatik, tak apa. Tak barang dalam, tak. Ia masuk air, tak belakang. Dia sekaligus lalu dah. Tak apa. Dia pun air turun. Tidak jadi mutanajis gitu. Dipanggil air datang kemudian daripada tu. Memang sifat nyuci gitu. Najis duduk bawah, air nyuci atas. Faham tak dia? Berkait dengan mesej basuh. Najis duduk bawah, duduk pada pakaian anak ke, duduk pada gapa sekalipun, tiba-tiba mari air atas, serung turun. Maka tu memang sifat najis kena basuh gitu. Hak jadi masalahnya, hak jenis manual ni pakai tangan. Dah palap air dah lepas dah nak sumbak. Tak. Maka dia pun ambil palap air, tok dalam tu terus. Tok dalam tengok banyak mana, dah mesej dah orok dah. Tok banyak mana baru tok baju. Maka hukum kata kalau baju tu ada najis, maka tidak sah nyuci lagu tu. Tok barang dulu baru tok baju. Tok
tok baju dulu atau benda najis dulu, tok bawa, kemudian masuk air, bila dipusi-pusi dia pun buang. Tu memang sifat cara nyuci dia. Itulah tu. Tak boleh guna ni, tak sah. Tu, ambil hak masih basuh hak jenis 10 kilo tu, dak. Lipat gulung hak kata tak sah ni tak dalam. Weh kiung dia molek dalam. Putar boleh tok 10 minit, ya pening gitu. Tak dalam. Orang lain basuh totul, kita basuh hak jenis kepala otak lagu tu. Deh. Tu jenis kata tak betul sama. Padahal tak belajar, bukan tak betul, tak belajar. Bila belajar, boleh baru tahu hukum kata boleh. Jadi tu dari segi hukum. Jangan kata hamba sebut saat itu suruh giling orang dalam. Contoh saja dah nampak nak faham sangat kok. Nampak dak faham. Jadi gitu cara dia. Maka tu 3 jenis hamba sebut. Yang pertama berkait dengan tai ayam, tai burung, tai itik ke, tai kucing ke. Tu sahabat cara basuh dia. Kemudian cara yang kedua hamba sebut tadi berkait dengan najis berak kucing anak, termasuk orang tua, orang muda, dak kucing suci kecing ataupun berak sama cara tu. Sebut dah tadi. Yang ketiga hamba sebut juga berkait dengan najis ni yang patut kena hilang, iaitu cara basuh masih basuh. Hak lain pada tu basic lah. Untuk pengetahuan saja. Contoh benda-benda lain tu kias-kiaskanlah hukum. Hak ni orang mama cukup keliru. Dah orang dulu lagu mana? Orang dulu tak ada masih basuh. Dibakar basuh tapi kelopma tok atas apa panggil? Tok atas batu tu. Kemudian dak beru-beru pun tak ada. Sabung dia bakar guna sabung dia. Tak ada sabung bakar lembah gitu ya. Maka air ngalir. Najis dibawa dari air. Selamat orang dulu. Ada cara lepas daripada tu, ada pula air di rumah. Air telaga lah. Dulu jenis duduk di baruh ataupun duduk di tepi-tepi sungai. Naik era yang kedua dipanggil zaman seterusnya pula, cara basuh air telaga pula. Tak ada lagi masa basuh. Jadi perang duduk basuh dengan tangan. Bila duduk basuh dengan tangan kok, sudah tu jiru air lalu. Memang kena jiru air lalu. Pasal apa? Air turun. Asal ni bila kita sudah basuh, kita tok dalam beseng. Beseng tu masih lagi bernajis. Pasal apa? Dok turun lagi najis. Kita pun ambil air lain, dia panggil jiru air lalu. Air lalu tu yang menghilangkan najis. Kalau hak jenis duduk tepi sungai tu, air lalu dah tok perlu dia terik lalu dah. Maka yang demikian itulah kita belajar pada pagi ni. InsyaAllah kita sambung pula pada akan datang berkait dengan najis dah habis dah, kita akan masuk berkait dengan air pula pada pasal yang ketiga. Dalam bab najis ni kena selesai, ingat syarat sah dia dak. Kalau melibatkan istinja mesti kena ada rukun istinja. Kalau melibatkan najis, kalau melibatkan hadas kecil, melibatkan hadas besar, wajib kena selesai dengan baik. Hak mana-mana tahu tu buat. Jangan wak ikut dang, jangan. Najis yang duduk pada badan kita lagu mana? Najis yang duduk pada pakaian kita lagu mana? Najis yang duduk pada tempat ataupun kalau nak semayang, tempat semayang. Kalau di rumah, tempat tu lagu mana? Maka yang demikian kena belajar. Kena belajar, di sana ada hukum. Tak guna kita hidup atau muka bumi Allah, kita buat salah sama-sama. Pasal kita nak balik temu Allah Ta'ala ni lah. Kalau tak balik, nak sabar. Ni balik. Bila balik, nak bawa benda. Ni lah amalan yang kita belajar berkait dengan bab najis. Ingat, ibadat semayang kita tidak akan sah, melainkan dengan sempurnalah ibadat yang disebut sebagai bersuci. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sama-sama ambil manfaat dan beramal dengannya insya-Allah. Minta maaf banyaklah kok ada terkasar, berkasar cara kita lagu tu nak buat mana? Nak bagi semangat kita juga untuk sapa sama-sama beringat balik dan sebagainya. Yang baik daripada Allah Taala, segala kelemahan kedaifan saya minta maaf banyak. Kita akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.